Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik was'amil abdanana fi ta'atik. Allahumma iftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi duha yang berbahagia ini, kita dengan rahmat dan taufik hidayah Allah dikumpulkan di dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menimba ilmu dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat, yang menjadi cahaya yang menyinar dalam hati kita, dan disirami dengan limpahan cahaya ulama-ulama rohani, ulama-ulama rabbani, sehinggalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga apa yang tertuang dalam jiwa mereka juga tertuang dalam kalbu kita, dalam dada kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bacakan ummul kitab dan kita hadiahkan kepada para ulama yang nasihat-nasihatnya yang kita kutip, yang penghayatan kalam-kalam mereka, mutiara mereka. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita semua keberkatan ilmu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat 88. Ya, kita masuk dalam tajuk yang baru, iaitu benci maksiat, jangan benci pemaksiat. Di dalam Islam kita ada konsep benci juga sebenarnya, ya. Kita ada konsep benci, tapi benci yang kerana Allah. Kita boleh benci, tapi benci itu kerana Allah, bukan kerana makhluk, bukan kerana kepentingan diri kita sendiri, ya. Kalau ada orang kata jangan benci langsung dalam Islam, Islam melarang membenci, ya, tak tepat. Kerana memang ada konsep benci di dalam Islam, tetapi kita kena faham apa maksud benci itu, ya. Dan bila kita kata benci kerana Allah, apa maksud benci kerana Allah? Jadi tajuk yang kita nak ketengahkan pada pagi ini, benci maksiat dan jangan benci pemaksiat. Tajuknya saja sudah menunjukkan makna benci kerana Allah tu sebenarnya,
seseorang yang membenci kerana Allah, inilah yang terkandung dalam tajuk ni. Tak masuk konten lagi, tajuknya saja sudah menggambarkan apa makna benci kerana Allah. Kalau dia tidak menepati apa yang diungkapkan dalam tajuk, dia bukan benci kerana Allah, dia benci kerana lain, benci kerana ego dirinya. Ya. Baik, tajuk kita benci maksiat, jangan benci pemaksiat. Pada zaman Bani Israel terdapat seorang ahli ibadah yang tidak pernah melakukan maksiat. Hebatnya beliau ketika berjalan di bawah terik matahari, awan akan melindunginya. Namun disebabkan ada rasa takabur dalam diri ketika bertemu dengan seorang ahli maksiat, maka nikmat tersebut terus berpindah kepada si lelaki ahli maksiat tersebut. Mengapa boleh terjadi sedemikian? Ini kerana si lelaki ahli maksiat tersebut ada rasa rendah diri ketika bersua dengan ahli ibadah tersebut. Dia berasa tidak layak bertemu dengan ahli ibadah itu, manakala si abid pula, si ahli ibadah tadi pula merasa jijik bersua dengan ahli maksiat tersebut. Disebabkan sisi pandangan yang berbeza antara satu sama lain, ini menyebabkan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada si abid terus berpindah kepada si lelaki ahli maksiat tersebut. Jadi dalam riwayat ini, pada zaman dahulu, sebelum Rasulullah lagi, zaman Bani Israel dulu, jadi ada seorang lelaki yang memang ahli ibadah, sehingga dia mendapat naungan awan ke mana sahaja dia pergi. Ya, mana-mana dia pergi ada naungan awan yang ikut. Kalau dia jalan di bawah panas terik pun dia tak rasa panas, sebab ada naungan awan di atasnya yang sentiasa mengekorinya. Pada satu hari dia nak terserempak, dia berjalan, dia nak terserempak dengan ahli maksiat. Terkenal dia memang sebagai ahli maksiat. Ya. Jadi ketika nak terserempak tersebut, ahli maksiat tadi merasa kerdil, sebab dia nak berhadapan, nak terserempak dengan orang yang hampir dengan Allah, orang yang banyak ibadah kepada Allah Subhanahu Taala. Dia merasa rendah diri, dia merasa dirinya hina, merasa macam tak layak terserempak dengan orang yang suci, orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Taala. Manakala yang si ahli ibadah tadi, apabila dia nampak pemaksiat tadi, timbul, dia rasa macam tak layak dia nak terserempak, nak lalu, walaupun nak terserempak di jalan, dia rasa macam jijik, sebab dia rasa diri dia dah suci dengan ibadah. Dia terserempak dengan ahli maksiat, dia rasa macam geli lah, rasa macam tak sesuai, kan? Itu takaburnya ahli ibadah tadi. Dan mereka pun terus terserempak, dalam keadaan seorang dalam hatinya ada takabur dan seorang dalam hatinya ada penuh dengan tawaduk. Ketika mereka melepasi antara satu sama lain, naungan awan yang asalnya tadi berada di atas kepala ahli ibadah telah bertukar kepada pemaksiat tadi. Rupanya dia dah berlalu dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa kesal pada dirinya. Dia tengok orang ahli ibadah, dia sendiri rasa menyesal, dan dia bertaubat, hatinya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menerimanya, dan hatinya penuh dengan kerendahan dan kekerdilan dirinya. Lalu Allah SWT yang kurniakan nikmat kemuliaan itu kepadanya. Ya. Inilah hikmah ilmu tasawuf yang diperjuangkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Tidak merasakan diri lebih daripada orang lain, tidak merasakan hanya dirinya sahaja yang layak masuk ke syurga, sehingga kan apabila melihat seseorang yang tergelincir daripada jalan Allah, terus ditemplak dan dicaci maki si pembuat maksiat tersebut. Dalam ilmu tasawuf ini, ilmu yang menyucikan hati kita, ilmu yang menyebabkan kita dapat menghindarkan diri kita daripada bersangka buruk kepada orang lain, menghindarkan diri kita daripada menyangka yang bukan-bukan terhadap orang lain. Bahkan sebaliknya, dia sentiasa
bersangka baik kepada makhluk Allah, sentiasa bersangka baik. Intipati tasawuf itu kan adalah penyucian hati sehingga kita lihat semua orang lebih mulia daripada kita, dan kitalah yang paling hina daripada yang lain. Dalam dewan ni saya yang paling hina sekali, saya yang paling rendah kedudukan. Yang berada di hadapan saya ini semua lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yang paling kerdil, saya yang paling rendah, ya. Saya yang paling bawah sekali, ya. Itu adalah intipati kepada ilmu tasawuf. Kita tidak memandang apa sahaja pangkat yang kita ada, berapa banyak pun ilmu yang kita ada, berapa banyak pun harta yang kita ada, title yang kita ada, ya. Kita lihat segalanya itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah sedang menguji hati kita. Bagaimana hati kita ini memiliki sifat kerendahan, sifat tawaduk, sifat sangka baik, ya. Kerana seluruh yang berada di hadapan kita ini semuanya adalah kesan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena berhati-hati dan berwaspada apabila berinteraksi dengan setiap kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak ada kesucian hati ini, maka dia akan memandang hanya diri dia sahaja yang betul, orang lain semua salah. Opinion dia sahaja yang betul, opinion lain adalah silap. Hanya dia sahaja yang ahli syurga, yang lain semua ahli neraka. Dia sahaja yang paling tepat sunnahnya, yang lain semua bid'ah. Dia menyangka diri dia sahaja yang beriman, yang lain adalah musyrik, ahli khurafat, kafir, ya. Kita hidup pada suatu zaman yang mana kelompok-kelompok yang mentah akal fikirannya, ya, belum sempat nak matang tetapi sanggup untuk mengkafirkan orang lain, untuk mengkafirkan orang biasa daripada kalangan muslimin sahaja, bukan daripada pendirian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kan lagi pula mengkafirkan ulama yang hebat, ulama yang mutabar dalam dunia keilmuan Islam. Lalu dengan tanpa adab mereka mengkafirkan, mudah jatuh takfir, kafirkan orang sana, kafirkan orang sini, kafirkan ulama sana, kafirkan ulama sini. Sejak bila pendirian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkafirkan orang sana dan orang situ, ya. Kita hidup pada zaman sekarang ini apabila beberapa kelompok orang-orang yang mentah pemikirannya, ya, mentah keilmuannya, dan terus jump to conclusion, terus therefore orang itu kafir, ulama itu kafir. Ini adalah kebiadaban kepada para ulama, kepada orang-orang Islam, ya. Seolah-olah si ahli maksiat sudah tiada peluang untuk bertaubat. Kadang-kala ada orang yang melihat pemaksiat dengan pandangan yang hina, seolah-olah ahli maksiat ni sudah ahli neraka, ya. Sudah ini memang ahli jahannam, seolah-olah tidak ada peluang lagi untuk dia menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah tidak ada lagi peluang untuknya menjadi wali kutub. Wali kutub ni pada setiap zaman ada seorang wali yang paling tinggi sekali kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil sebagai wali kutub. Dan untuk menjadi wali kutub, setiap individu mempunyai peluang untuk menjadi wali kutub, ya. Seorang Habib mengatakan setiap individu dia mempunyai peluang untuk menjadi wali kutub pada zamannya atau menjadi Fir'aun pada zamannya.
peluang untuk dia jadi wali yang tertinggi, kedudukannya pun dia ada peluang. Untuk dia nak jadi Fir'aun pada zamannya itu pun ada peluang kalau dia nak jadi jahat sejahat-jahatnya. Ya. Tapi saya nak ambil tadi, kalau setiap individu itu ada peluang untuk dia terpilih menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa kita perlu sangka buruk kepada orang lain hanya senya kerana maksiat yang kita nampak dia sedang lakukan itu, kita ingin bersangka buruk kepadanya dengan memandangnya dengan pandangan yang rendah, dengan memandangnya dengan pandangan yang hina? Tidak mungkin. Ya. Kerana seorang pemaksiat itu, ya mungkin sekarang itu dia sedang terperangkap dalam maksiat, tetapi malam ni mungkin dia telah menerima hidayah oleh Allah, bertaubat kepada Allah, dan dia terus berubah. Ya. Kerana hati manusia di dalam genggaman Allah. Kalau Allah nak tukar, Allah tukar sekelip mata. Ya. Maka oleh kerana setiap individu itu memang ada peluang, di situlah skop untuk kita persepsikan bahawa orang ini boleh jadi wali kutub, wali yang terbesar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun semalam dia baru mengumpat kita, semalam dia baru mengata kita, tapi dia tu kan masih individu yang mempunyai peluang untuk menjadi wali Allah SWT. Sebab wali Allah ni memang takkan mengumpat lah. Ya. Walaupun semalam, tetapi kita masih ada sangka baik kepada dia. Ya. Kita tak benci dia, kita benci perbuatan mengumpat dia. Ya. Kita tak benci maksiat, kita tak benci pelaku maksiat, kita benci maksiat yang dilakukan. Maksiat itu yang dilarang. Ya. Tapi diri orang yang melakukan itu, dia ada peluang menjadi wali Allah, diri dia. Cuma maksiat tu sedang sementara dia terperangkap di situ, tak tahu bila nak terlepas. Tapi kita boleh terus doakan hidayah untuk orang lain, bersangka baik kepada orang lain. Sangka baik ni ada efek. Kita pandang orang dengan pandangan yang baik, itu boleh bagi efek, kan? Seperti mana pandangan mata boleh bagi efek buruk kepada orang lain. Mata kita ni tajam ya pandangannya. Pandangan ini kalau pandangan dengki tengok orang, orang boleh pengsan. Betul ke tak? Betul tak? Pandangan mata boleh pengsankan orang ke tak? Sebab tu saya kata pandangan mata tajam. Dan Rasulullah kata al-ainu haqqun, the effect of the eyes is real, it's not myth. It's not myth. Itu bukan benda mitos, dongengan, real. Rasulullah pernah kata pada sahabat dia yang pingsan sebab pandangan mata orang lain, dia ni boleh hampir-hampir mati sebab pandangan mata yang penengok tadi. Hampir-hampir mati. Nampak efek. Jadi ulama kata pandangan mata yang baik kepada kita juga boleh memberi efek yang baik. Daripada seorang yang baik menjadi lebih baik, orang yang buruk menjadi lebih baik, orang yang jahat menjadi baik, orang jahil boleh jadi alim, orang tak berakhlak boleh menjadi akhlak. Ya. Kita ni berdamping-damping dengan orang soleh, kita dapat pandangan mereka. Pandangan mereka pandangan yang penuh dengan kebaikan, memandang orang lain semua lebih baik daripada diri dia. Itu saja dengan izin Allah ada efek. Al-ainu haqqun, hadis sahih, Rasul kata the effect of the eyes is real, bukan dongengan. Sebab tu Rasulullah kata sentiasa berdamping, sentiasa melihat siapa teman duduk kita, siapa teman seperbualan kita,
semajlis kita. Kita ni banyak berdampingan orang yang macam mana. Sangat penting lihat teman duduk kita, pendampingan kita, pergaulan. Pada hari di mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ingin menjadi celaka manusia. Pada hari di mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu hampir-hampir menjadi orang yang secelaka manusia. Pada hari tersebut beliau menjadi sebahagia-bahagia manusia. Dalam hari yang sama, in the very same day, menjadi orang yang paling celaka kerana dia ingin sahaja membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa yang terbesar di dunia ini membunuh Nabi, dan membunuh penghulu seluruh Nabi itu dosa yang sangat besar, penderhakaan, dan kalau dia mati dalam keadaan sedemikian, azabnya sangat pedih di akhirat nanti. Rasulullah bagi tahu orang yang paling celaka sekali adalah orang yang membunuh Nabi atau dibunuh Nabi. Membunuh Nabi memang obvious lah, sebab dia bunuh Nabi, bunuh utusan Allah. Dibunuh Nabi kerana Nabi tidak akan nak membunuh kecuali orang tu yang datang nyerang nak bunuh Nabi, ya. Dia yang attack Nabi, sehingga Nabi tersebut terpaksa defend dan bunuh dia balik dalam peperangan lah maksudnya. Sayyidina Umar ingin bunuh dengan pedang yang terhunus. Hari ini I want to kill Muhammad, I don't care what. Semua orang takut dengan Umar Al-Khattab. Siapa berani? Beliau orang yang bengis, badannya saja sasa, orang takut, garang. Tapi dia dah tak tahan. Dia tengok orang Mekah ni makin lama makin banyak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin besar pengaruh dia. Dia dah bersabar Umar Al-Khattab. Tapi pada satu hari ini dia dah tak tahan, hunuskan pedang. Hari ini aku pergi rumah Arqam, kerana dia tahu Rasulullah ada di rumah Arqam. Dalam perjalanan jumpa seorang lelaki yang sebenarnya dia dah beriman dengan Rasulullah. Sayyidina Umar tak tahu. Dia kata, "Gimana mah? Kana tu? Hari ni aku nak bunuh Muhammad." Gana dia kata, "Tu adikmu tu. Bereskan adikmu. Dengar-dengar dia dah beremail dah. Oh, kecap betul." Dia kata, "Ha, kecap betul-betul dah ni. Adik kamu tu, dia dah beriman dengan Muhammad. Settlekan dia dulu." Sayyidina Umar kata, "Okay, tak apa, aku beres ni, nanti aku beres yang ni pula Muhammad." Settlekan dulu keluarga dia. Bila dia pergi je, sahabat tadi terus meluru ke rumah Arqam, bagi tahu pada si isi rumah, Umar datang dengan pedang terhunus nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kecoh lah dalam rumah tu. Sebab bukan orang lain ni, Umar Al-Khattab ni. Semua orang gerun dengan dia. Sayyidina Umar pun tong ketuk pintu. Sebab daripada dalam tadi waktu dia nak dekat dengan rumah tu, dia dengar macam ada orang baca-baca pula. Baca-baca apa ni? Kata, Buka kata. Bila dibukakan, adik dia Fatimah Al-Khattab. Kata, "Kau baca apa tadi?" Dia dengan suami dia waktu tu ada. "Tak ada apa-apa, kami berbual je." "Cakap molek kata. "Betul dah ni," kata. "Kami berbual lah, biasalah suami isteri. Kecek-kecek sembang-sembang." Umar tak puas hati. Dia cekik suami Fatimah dia. Dia ni ada soft spot dengan adik dia sebenarnya. Dia ada soft spot. Dia tak nak buat adik dia, dia buat suami adik dia.
Adik ipar dia lah. Goncak. Kau cakap betul. Cekik. Fatimah nak cuma selamatkan. Tu dia tolak Fatimah tu. Mula berdarah tu. Sebab kuat kan, tangan dia kuat. Bila berdarah tu barulah lembut dia. Adik aku darah lah. Dia garang, tapi dia ada soft spot dengan adik dia ni. Biasalah kan. Bila nampak darah tu baru dia cair sikit hati. Aku tanya betul-betul. Baca apa tadi? Kamu tak boleh pegang apa yang kami baca. Kenapa pula? Sebab kamu cemar. Lepas tu macam mana nak pegang? Kena sucikan dulu. Baik. Kalau aku sucikan diri aku, mandi, aku boleh pegang? Boleh. Dia sanggup bersihkan diri dia tu. Di situ permulaan hidayah tu kan. Biasa orang backhand ni, kalau dia tak nak lah, degil dia. Tapi yang ni dia nak sucikan juga diri dia, bersihkan. Dia mari semula ditunjukkan surah Taha. Dia pun baca Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, hanya Allah saja yang mengetahui maknanya. Tidaklah kami turunkan ke atas kamu sesuatu yang menyusah dan menyulitkanmu, kecuali ia sebagai sebuah peringatan bagi orang yang hatinya ingin takut. Bergetar hati dia, terbuka, lapang dadanya. Cahaya Islam terus tembus ke dalam jiwa raganya. Dia kata sangat indah. Saya ingin beriman dengan agama ini. Bawakan aku kepada Muhammad. Pada ketika itulah Khabbab Al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu terus keluar daripada sembunyian dia. Dia bersembunyi bawah katil ke, dalam gobok ke. Dia terus keluar. Umar betul peranjat juga. Dia ni ada. Sebab yang ajar tadi tu sebenarnya Sayyidina Khabbab Al-Arat. Dia yang ajar Quran pada keluarga Fatimah Khattab ni. Dia kata, Alhamdulillah Umar, memang Rasulullah dah pernah berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam dengan Umar Al-Khattab ataupun Abu Jahal. Dan hari ini aku nampak hidayah Allah Ta'ala dikurniakan kepadamu. Umar kata, ya, hari ini aku nampak dah kebenaran Islam. Hati aku telah dilapangkan, bawa aku kepada Muhammad. Pada hari itu beliau pun masuk Islam. Dan daripada seluruh umat Nabi SAW, Sayyidina Umar adalah orang yang kedua tertinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akidah kita ya. Akidah kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, daripada segi umat manusia yang paling tinggi sekali kewalian dia adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan kedua Sayyidina Umar Al-Khattab. Dua ni memang sepakat tertinggi daripada hatta seluruh sahabat yang lain pun. Seluruh sahabat Nabi dikumpulkan semua pun, dua ni tertinggi daripada yang lain-lain. Tak boleh lawan dah. Sebab tinggi sangat kedudukannya. Sayyidina Umar tinggi tapi masih tak dapat nak bertandingi lah Sayyidina Abu Bakar. Walaupun Sayyidina Umar ni Rasulullah pernah sebut, kalau adalah Nabi setelah aku, Umar orangnya. Tinggi, kedudukan Umar ni tinggi. Sampai kalau ada Nabi setelah dia, tak ada Nabi, tapi kalau ada Nabi, Umar lah orangnya. Orang macam ni pun masih tak dapat tandingi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi kedudukan Sayyidina Umar, beliau lebih tinggi daripada seluruh wali-wali Allah, ulama-ulama semua, daripada wali kutub atas dunia ni kumpulkan semua, tak dapat nak tandingi habuk pun yang melekat di Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada hari di mana Sayyidina Umar hampir-hampir menjadi secelaka-celaka manusia. Lihat, pada hari itu juga dia menjadi sebahagia-bahagia manusia. Sebahagia-bahagia manusia. Bagaimana kalau kita dapat pandang semua orang pemaksiat seperti itu? Yang mereka sentiasa ada ruang
untuk berubah sekelip mata. Ya. Seolah-olah si ahli maksiat sudah tiada peluang untuk bertaubat. Kemungkinan orang yang dicaci maki kerana maksiat yang dilakukan akan menjadi seorang yang lebih baik daripada si pencaci. Allah Ta'ala berhak membolak-balikkan hati seseorang. Kita ni kadang-kadang caci orang pemaksiat dan sebagainya. Tak, dia tu lebih baik daripada kita nanti. Kita lebih hina daripada dia. Ya, sebab tu tak perlu mencaci-caci orang, tak perlu mencela orang, mencerca. Takut dia lebih baik daripada kita. Kesudahan hidup kita kan masih rahsia. Kita tak tahu bagaimana kita ni husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, dan orang lain pun kita tak tahu bagaimana. Maka jalanilah hidup di atas dunia ini dengan bersangka baik sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Diri pemaksiat dan perbuatan buruknya adalah dua perkara berbeza yang kita harus faham. Ya, pelajaran besar kita pada hari ini, bagaimana kita dapat membezakan antara perbuatan maksiatnya itu dengan diri pemaksiat itu. Ya. Perbuatannya suku, dirinya suku. Ini pelajaran besar hari ini. Ya. Ini hanya dipelajari dalam tasawuf. Tasawuf membincangkan dengan terperinci, supaya mudah kita nak bersangka baik pada orang. Sebab kalau kita tak dapat bezakan antara dua tu, bila dia buat perbuatan maksiat, celaka dia tu. Diri dia tu celaka, diri dia tu jahat. Padahal diri dia tu entah-entah ahli syurga tertinggi daripada kita lagi. Kita tak tahu hidayah Allah ni. Ya. Diri dia kita kena treat suku, perbuatan dia kita treat suku. Payahlah, tapi inilah dalam tasawuf. Ya. Payah. Tapi ini semua perjalanan hati. Ini semua perjalanan hati. Inilah namanya mujahadah. Melawan nafsu. Ya. Nafsu nak marah je pada orang yang kata kita, betul tak? Tapi apa yang diingini oleh Allah dan Rasulnya, kita sayang orang yang mengumpat kita tu. Indah tak agama ni? Kita boleh benci maksiat dan perbuatan dia. Dia mengumpat kita, kita benci perbuatan dia tu. Dia menganiaya kita, kita benci perbuatan aniaya dia tu. Tapi diri dia tu kita sayang. Diri dia tu kita cinta. Diri dia tu kita kasih. Seperti mana kita kasih diri kita, kita kasih diri dia tu. Diri dia. Jadi bila kita kasih diri dia tu, kita kena jagalah mulut kita, jangan mencerca dia, mencaci dia. Jangan buat character assassination, character killing. Jangan buat character killing. Diri dia, pribadi dia kena jaga maruah dia. Maruah orang tu kena jaga. Pribadi dia, diri dia. Tak perlu nak jatuhkan maruah diri orang tu. Dia tak perlu mengumpat dia, tak perlu, ya, tak perlu nak cerita dengan cara yang tak baik lah, cara yang buruk, ya. Kalau dia mengadu ke pejabat agama tu bukan mengumpat kan, itu mengadu pada hal-hal yang patut, apa yang patut dia mengadu je lah, perbuatan, ya. Dia tak perlu nak cerca, si berdebah ni buat saya macam ni, si celaka ni, tak perlu. Si fulan itu, nama dia kan. Nak settlekan masalah tak perlu mencaci maki kan. Ketika di mahkamah, itu bukan mengumpat, itu sedang majlis kehakiman. Ikutlah prosedur dia. Mana boleh ikut ni kan, perasaan dalam mahkamah. Dia bukan diadili dengan perasaan, diadili dengan hujah yang betul, yang tepat. Inilah agama kita ajarkan.
Bila kita mengadili sesuatu tu bukan dengan perasaan, bukan dengan menghambur-hambur sumpah seranah, menghambur-hambur perkataan yang tak baik terhadap orang. Tapi kita treat isu itu dengan penuh adab. Kita treat isu itu dengan penuh dignity, profesional, dengan ilmiah, dengan meninggalkan segala perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya. Lalu sekarang tinggal perbuatan dia tu. Perbuatan tu yang kita kena treat. Perbuatan buruk dia tu, perbuatan aniaya dia tu, perbuatan zalim tu. Lain kesalahan, lain cara kita treat. Ya. Kalau kita kena treat cara channel yang betul, ikut mahkamah, ikut peguam, ikutlah cara tu. Ya. Tu channel yang, kalau dia pilih channel tu, itu pun peguam kata jangan cakap apa-apa tau awak, susah nanti untuk nak settlekan masalah. Awak diam. Kalau ada orang cakap dengan awak apa-apa, nak tanya apa-apa, talk to my law, talk to my takut dia keluarkan perkataan-perkataan yang tak baik, nanti jadi haru biru balik. Betul? Itulah agama kita ajar profesional. Ya. Takut kita keluar statement, salah pula statement, jadi haru biru balik. Lawyer pun jadi pening lagi, sebab tak pandai jaga mulut. Orang kadang cakap dengan perasaan apa semua, keluar statement, dah panggil payah lah. Kemudian kita ada channel pejabat agama, cara ada konsultansi dan pejabat agama, selesaikan cara macam tu. Dia selesaikan cara panggil ustaz, selesaikan masalah. Ya. Ambil cara yang betul, ambil cara yang baik. Ya. Jika seseorang perlu menjawab sesuatu isu dengan tulisan, maka tulis tulisan dengan penulisan yang penuh maruah, dignity, dengan perkataan-perkataan yang baik, ya. Tanpa ada ayat-ayat kecaman, ayat-ayat yang buruk, ya. Dan jika perlu berinteraksi dengan teguran, maka diberikan teguran. Perlu dinasihati, maka dinasihati. Tadi ustaz kata bukan kena sangka baik ke? Yalah, diri dia tu sangka baik, tapi perbuatan dia tu kita kena treat lah accordingly. Ya. Perbuatan dia tu kita kena tolong perbaiki, kita kena tolong islah, kita kena tolong tarbiyah. Ya. Baik, jika tidak ada jalan untuk nak tarbiyah secara direct, nasihat dan tegur secara langsung disebabkan halangan dan juga obstacle yang tertentu, maka setidaknya kita berdoa kebaikan untuk dia. Berdoa, berdiam. Kadang-kadang ada suatu isu ni, diam adalah terbaik. Dia diam. Kadang-kadang ada isteri ni, dia tak faham kenapa suami dia diam. Cakaplah, cakap. Tapi suami tu pandang diam adalah jawapan yang terbaik. Jawab juga tu sebenarnya. Diam tu sebenarnya jawapan. Kadang-kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berlaku dengan isteri-isterinya. Sebulan diam. Sebulan diam, sampai semua isteri-isteri semua mengaku bersalah. Semua betul, Nabi SAW yang betul. Ya. Ada dalil juga suami ni diam. Nabi SAW diam sebulan. Ya. Saya terangkan ni sebab ada orang kata dah sangka baik tu dah tak perlulah nak bercakap apa lagi, ya.
Tak semestinya. Kalau perlu ditegur, perlu tegur. Perlu dimuzakarah, perlu dimuzakarah. Perlu berbincang hati ke hati, perlu bawa bincang. Ya. Kalau diam itu pinnacle, itu kemuncak. Tapi sebelum itu ada nasihat, ada tegur, ada bawa bincang, heart to heart talk. Bersangka baik bukan bermakna kita tinggalkan nasihat. Saya tak perlu nasihat dia sebab saya dah rasa dia ahli syurga lah. Dia rasa dia lebih mulia daripada saya. Itu dah betul lah, itu sangka baik kan tu. Tapi meninggalkan nasihat dalam keadaan dia mampu untuk bagi nasihat, memang orang tu bawah orang yang dia patut bagi nasihat, orang bawahan dia, anak dia, orang yang dalam circle dia, dia meninggalkan yang itu, dia menzalimi diri dia. Kalau dia perlu perbaiki keadaan, perlu hubungkan silaturahim, mana yang dah terputus, mana yang retak dalam rumah tangga ataupun persaudaraan, saudara mara, sepupu sepapat, adik-beradik, perlu diperbaiki, perbaiki. Perlu dihubungkan, hubungkan. Ya. Sangka baik terus. Dah, adik saya ni macam mana pun dia, entah dia ahli syurga lebih tinggi daripada saya. Tu betul lah tu. Kita alung, kita angah. Ni adik bongsu ni, Usu. Usu ni dia gringo sikit lah, orang muda, adab entah ke mana kadang-kadang. Tapi entah dia sekali dapat hidayah, dia lebih baik daripada saya. Okey, sekarang ada masalah dengan dia punya perbuatan. Kita bagi nasihat, lemah lembut, ya. Bagi nasihat, tegur dia. Ya. Dan teguran janganlah guna cara laser. Jangan guna cara laser. Lebih-lebih lagi kalau dia dah memang dah usia lepas remaja. Lepas remaja ni memang kena sopan santun lah teguran tu. Sebab yang bagi hidayah Allah, ya, bukan kita. Jadi kalau hidayah tu di tangan Allah, maka apa yang Allah Ta'ala nak, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Suruhlah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Jangan guna laser. Kau ni nak jadi apa ni? Kau nak jadi ahli Jahannam Kau ni laknat, lahanat, semua kena. Tak perlulah. Tarik dia slow-slow. Kalau perlu buat secara mingguan, hantar reminder secara mingguan. Cukup-cukuplah minum today, tak payahlah minum lagi. Kita ni dah makin lama makin tua, ya. Benda haram. Dek, dah lah tu main perempuan. Dah tu main perempuan, ya. Nasihat. Perlu mingguan, hantar reminder mingguan. Kalau perlu bulanan, hantar reminder bulanan, ya. Ada orang kalau perlu tahunan, ya. Ada orang yang salahnya terus tinggalkan. Kau nak jadi apa jadilah, ya. Kau nak jadi apa jadilah. Dah putus silaturahim dan sebagainya, ya. Kalau kita tegur orang, dia nak putuskan silaturahim daripada kita pula. Kalau kita tak tegur, okey je perhubungan. Kalau tegur, dia, don't talk about religion with me agama, no. Otherwise, putus silaturahim. Ya. Tugas kita terus bagi nasihat yang baik, ya. Kalau dia nak putus silaturahim, itu bukan tanggungjawab kita, itu bukan dosa kita. Kerana kalau kita tegur, kalau dah tegur dengan baik, melainkan kalau kita tegur dengan buruk, kita yang salah. Kalau kita tegur dia, nasihat dia dengan ayat-ayat laser yang tajam, pedas, kita yang salah.
Kita nak tarik pada Allah, jangan guna cara pedas. Kata nanti dia benci pada agama. Tapi kalau kita dah gunakan cara yang terbaik, cara ayat-ayat yang hikmah, nak ajak dia kepada kebaikan, tapi dia nak putus silaturahim, dah bukan dosa kita. Hal ni Rasulullah dah pernah dihadapkan sahabat Nabi ni. Saya ni ada hubungan keluarga, tapi bila saya tegur hal ni, benda yang tak kena, saya ni disikapi dengan cara yang buruk lah. Ingin diputuskan perhubungan. Padahal saya nak cakap benda baik. Rasulullah kata, apa yang kalau kamu terus istiqamah lakukan benda baik dengan cara yang terbaik, seperti mana yang kamu katakan tadi, kamu berada di atas landasan yang betul. Baik, macam mana respon mereka itu nanti mereka dengan Allah. Mereka dengan Allah. Kamu ada tanggungjawab untuk kamu jalankan, iaitu dengan bagi nasihat yang baik, teguran dengan hikmah. Itu tanggungjawab kamu. Tak dalam tanggungjawab kamu, nanti yang tu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang mereka respon, mereka nak putuskan ke apa, itu nanti mereka akan menjawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu terus buat apa yang what you should do. Ya. Ibu dan ayah bila dia nasihat anak dia dah besar. Anak dia mungkin dah berpangkat tinggi, dah rumah besar, kereta besar, bini besar, gaji tinggi. Ni bini pangkat besar. Tersilap lah. Ya. Tapi anak tak semayang, anak tak jaga aurat, anak tak jaga syariat, anak lengah-lengahkan sembahyang, anak dia tak didik cucu-cucu kita cara agama. Tak didik. Sebab anak tu sendiri dah membesar cara barat. Sebab dulu kita waktu muda, kita pun memang barat, western culture. Jadi bela anak kita pun cara western culture. Tapi kita ni tiba-tiba Allah bagi hidayah jalan agama. Baru nampak, silap dah ni. Kita pun tengok cara anak kita bela cucu kita, silap besar ni. Silap besar. Kita pun dah tak boleh nak ghostan balik dah, kan? Kita tak boleh nak ghostan balik. Kalau dapat ghostan balik time tu kan, kita boleh, kan? Kita boleh didik balik anak kita cara agama, kan? Dia belajar akademik macam mana pun, kita tetap terapkan dia dengan agama. Tapi dah masa dah berlalu. Sekarang kita dapat hidayah waktu tua, dan kita nampak natijahnya anak kita macam tu. Anak zaman sekarang, cara dia besarkan anak dia, kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Poneng den. Peneng. Baik. Dan keadaan yang sedemikian, kita tetap bersabar di dalam memberi nasihat kepada mereka. Ya. Tutuplah aurat nak. Bila nak pakai tudung. Jaga semayang nak. Jaga semayang. Allah sayang kita. Kita jaga semayang, berkat kita punya rumah tangga, berkat anak-anak kita. Jaga semayang. Yelah nak. Yelah, saya dah besar, saya tahulah. Tapi kita tahu dia tak jaga semayang. Bulan depan nasihat lagi. Nak, jaga semayang nak. Ya. Nabi Nuh ajak anak dia tu sampai ke muncak kan, atas gunung tu. Dia tak biarkan macam tu. Dah lah. Papa ada yat dah ni. Dah. Engkau daripada awal tolak aku, pandai-pandai engkau lah. Nabi Nuh tak ambil pendirian macam tu. Dia dah ada yat besar macam mana pun, dia pusingkan yat dia tu ke gunung tu. Kata nak ikut beriman dengan papa ni, boleh masuk yat. Kata tak apa, saya selamat atas gunung ni. Sekali badak, sekali ombak besar kan, surah Hud. Ombak besar datang, tenggelamkan habis anak dia. Habis.
Tapi Nabi Nuh tak berputus asa. Sebab bila dah kata anak tu, anak kandung jugalah, tak boleh biar macam tu je. Macam mana pun dia kena juga tegur, kena juga ajak, kena juga nasihat. Walaupun dia cabar-cabar nak apa, tak nak datang dah rumah. Dah mak cakap lagi pasal sembahyang, saya dah tak bawa cucu-cucu ni. Dia ancam dengan cucu sebab dia tahu nenek ni dengan cucu ni, dia tak bawa dah cucu-cucu ni balik rumah. Biarlah, saya ada tanggungjawab saya. Waktu dia kecil tu, walaupun saya dah terlepas pandang, ajar dia cara agama, selagi saki-baki umur yang ada sampai sebelum saya hembuskan nafas yang terakhir, selagi saya boleh nasihat dia cara baik, saya nasihatkan. Saya tak nak menghadap Allah SWT sebab kelalaian saya waktu saya didik dia salah waktu kecil. Saya tak nak benda ni terus berlanjutan. Saya diam 1000 bahasa terhadap pelanggaran dia terhadap agama Allah. Saya tak nak diam 1000 bahasa apabila dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak nak menghadap Allah dalam keadaan sebegini. Tapi diri anak tu boleh jadi wali Allah. Perbuatan dia tu kita kena treat baik-baik. Perbuatan dia tu kita tengok perenggan, ya. Diri pemaksiat dan perbuatan buruknya adalah dua perkara berbeza yang kita harus faham. Berinteraksi dengan kedua-duanya perlu secara berasingan. Diri seorang pendosa atau pemaksiat itu adalah hamba Allah dan makhluk Allah yang dimuliakannya sebagai manusia. Dia hamba Allah, dia makhluk Allah, dia anak cucu cicit Nabi Adam. Semua manusia ni cucu keturunan Nabi Adam. Insan adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baik ciptaannya hendaklah dihormati, dikasihi dan ditunaikan hak-haknya. Kerana setiap hamba Allah yang nama manusia, mereka ada hak untuk kita hormati. Ya. Mereka, maksudnya ada, mereka berhak untuk kita respect mereka, hormat mereka, muliakan mereka. Mereka semua berhak. Ya. Ya. Dan berhak itu bukan bermakna kita tak tegur nasihat dia, ya. Sebab antara hak yang patut kita tunaikan dia sebagai insan adalah kita tegur nasihat dia untuk jadi insan sebagai insan, ya. Untuk kita menolong dia supaya dia tidak terus menzalimi dirinya yang akan menjatuhkannya ke tahap kebinatangan. Kata Al-Quran, dia boleh lebih buruk dan lebih hina daripada haiwan. Supaya dia tidak jatuh ke dalam lembah kehinaan itu, supaya dia menjadi insan yang benar-benar insan, maka jika perlukan teguran, kita perlu tegur, perlu nasihat, kita perlu bagi nasihat, ya. Walaupun dia salah faham, dia kata ini saya punya hak individu, saya nak beragama ke, nak sembahyang ke, tak nak sembahyang ke, ini hak individu saya, ini kebebasan saya. Itu cara salah faham. Itu salah faham dia maksud kebebasan, ya. Hari Jumaat yang lepas, dalam seluruh Selangor, khutbah Jumaat, bagi tahu berapa ramai orang salah faham hak kebebasan. Hak kebebasan, dia kata ini hak kebebasan saya, ini hak individu saya, ini hak peribadi saya, ini hak asasi saya. Therefore, dia punya therefore, kesimpulan tu yang bahaya tu. Therefore jangan nak tegur-tegur saya, suruh berjaga agama ke, suruh, itu salah faham. Agama perlu ditegakkan, dan cara untuk menegakkan agama itu hendaklah dengan hikmah. Ini yang perlu ada pada seorang Muslim yang sejati. Pada pemerintahan Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, ketika pemerintahan beliau ada kelompok yang membenci beliau, tak suka pemerintahan dia. Mereka adalah kaum Khawarij. Kaum Khawarij sangat membenci Sayyidina Ali, mengutuk Sayyidina Ali. Kalau mereka sembahyang Jumaat, dalam khutbah Jumaat tu mereka akan mencela Sayyidina Ali. Setiap khutbah Jumaat mereka akan caci Sayyidina Ali. Khawarij. Sampai dia punya keturunan pun ikut. Dia punya pengikut-pengikut sampai beratus tahun
ikut caci-caci Sayyidina Ali. Khawarij ni. Tapi ketika ada orang bertanya kepada Sayyidina Ali kan, berkenaan dengan Khawarij ini, apa pendapat Sayyidina Ali terhadap Khawarij, pertama sekali dia kata, mereka adalah saudara-saudaraku yang memberontak ke atasku. Nampak? Padahal ialah Sayyidina Ali tahu kedudukan beliau adalah pintu kepada gedung ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak setuju dengan Sayyidina Ali bermakna mereka ada masalah dengan pintu gedung ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata dalam hadis, aku ibarat gedung ilmu, pintunya adalah Sayyidina Ali. Bermakna Sayyidina Ali ni banyak faham ilmu-ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi Sayyidina Ali tak guna alasan tu untuk nak mengatakan orang ni semua dah kafir ke ataupun dah musyrik ke hanya kerana menentang Sayyidina Ali. Tidak. Pertama sekali, mereka adalah saudara-saudaraku yang memberontak ke atasku. Memberontak, digunakan perkataan berontak kerana yang jadi pemimpin ketika itu Sayyidina Ali. Mereka adalah di level rakyat jelata. Mereka berontak. Itu maksud berontak, riot. Ini akhlak ya. Macam mana pun orang kecam kita, macam mana pun orang jatuhkan kita, mereka tetap saudara aku. Mereka masih ada tali persaudaraan denganku, ya, dengan tali Islam. Inilah yang perlu ada pada seorang Muslim yang sejati. Kita membenci maksiat dan kesalahan yang dilakukan, bukannya zat pembuat maksiat. Zat ni maksudnya diri orang tu, entiti orang tu. Zat pembuat maksiat tersebut. Perumpamaannya mudah. Kita membenci bau busuk pada bangkai, bukannya bangkai itu sendiri. Ya, kemungkinan bangkai itu ialah binatang peliharaan yang paling kita sayangi sebelum rohnya dicabut. Namun apabila rohnya sudah dicabut, serta berlalunya waktu tertentu menyebabkan bangkai tersebut berubah baunya menjadi busuk, adakah dengan sebab bau busuk pada bangkai tersebut menyebabkan kita terus mencaci maki binatang kesayangan kita sendiri? Kita punya kucing ni, nama dia Shiba. Shiba ni memang kita sayang. Daripada kecil kita jaga dia, kita sayang dia. Kalau dia sakit, kita bawa dia jumpa vet. Kita lah belai dia, kita mama dia, kita papa dia. Sekali suatu hari punya dia mati dan kita tak perasan dia mati, sehingga dia jadi bangkai busuk, ya. Maka bangkai Shiba tu kita masih sayang, cuma bau dia tu yang kita tak selesa kan. Tapi diri kucing tu sendiri kita masih sayang, Shiba tu. Kena ke tak perumpamaan ni? Saya bagi perumpamaan lain lah. Sebab takut tak ada yang, orang yang tak ada kucing ni, dia tak tahu perasaan orang ada kucing ni. Payah nak fahamkan, payah. Dia tak tahu kenapa orang boleh berderai air mata kerana berpisah dengan kucing. Dia dapat faham. Kita guna yang semua orang ada. Anak kita ni jahat macam mana pun dia, kita benci kejahatan dia je. Diri dia tu anak kandung kita, kita sayang dia macam mana pun dia. Kalau satu dunia ni tolak dan reject dia, kitalah yang terima dia. Kalau semua orang memang tak suka kat anak kita sebab perangai dia, dan kita pun tahu perangai dia macam mana, tapi diri anak kita tu kita tetap sayang dia, betul? Kalau dia na'udzubillah min zalik, kena jenayah ataupun perangai dia tu menyebabkan dia masuk penjara, kita tetap tak ziarah dia.
Ke tak dah? Ziarah tak? Kalau tak ada orang nak ziarah dia, mak tetap akan ziarah. Inilah manusia yang aku kandung, yang aku lahirkan dengan sakit, aku susukan, aku besarkan. Macam mana pun orang kata, aku tetap mak kandung dia. Ni tetap titisan darah aku. Ya. Mak tetap benci kejahatan anak tu. Dia buat salah, mak dia tahu salah. Salah tetap salah. Tapi diri anak tu sampai lepas sudah akan sayang kat dia. Sampai mati mak akan sayang dia. Zaman dulu ada seorang raja, pemerintah yang zalim. Namanya Hajjaj bin Yusuf. Dia punya zalim, beribu ulama dia bunuh. Ini zaman Salafus Salihin. Pernah dengar tak Hajjaj bin Yusuf? Pemerintah yang sangat zalim. Tabi'in, ulama-ulama, wali-wali Allah pun dia sanggup bunuh. Orang Islam yang tak sehaluan dengan dia, dia bunuh. Jumlah yang dia bunuh tu berjuta. Memang dahsyat ni. Hajjaj bin Yusuf ni dahsyat. Waktu dia nak mati tu, mak dia masih hidup lagi. Mak dia di samping dia. Hajjaj terkena sakit yang sangat teruk. Ketika penghujung usia dia, dia kena sakit yang sangat teruk. Dan dia tanya kepada mak dia, apa pendapat mak tentang saya? Kata, engkau adalah penyejuk mataku. Ya. Bagi aku, engkau adalah terbaik. Mak dia ni pun solehah. Ya. Ini tara Hajjaj bin Yusuf dah buat macam-macam pun, mak dia masih nampak sisi kebaikan dia, dan diri dia tu sendiri, mak dia masih pandang baik. Sebenarnya Hajjaj bin Yusuf ni pun, ulama pun kita tak cela dia, kita tak caci dia. Cukup kita kata dia, pemerintahan dia adalah zalim. Itu je. Tetapi diri dia tu, kita tak kata dia ni penempah api neraka ke, tidak. Ya. Sebab jasa dia pada Islam pun besar. Dia sendiri zalim, tetapi jasa dia pada Islam tu tak terhitung. Banyak ya, saya sebut satu je. Jasa Hajjaj bin Yusuf pada Islam ni banyak. Saya nak sebut satu je. Nak tengok besar tak besar jasa dia. Sebab tu ulama tutup mulut je. Nak cerita, kalau zalim, cerita waktu dia zalim je. Kezaliman dia, bunuh ini, bunuh tu. Tapi diri dia tu kita tak kecam. Ya. Dialah yang mulakan projek untuk letak baris di dalam Al-Quran. Dia yang mula bentuk tim untuk letak baris dalam Al-Quran. Agak-agak kalau tanpa baris kita boleh baca tak Quran sekarang ni? Kita sebagai orang bukan Arab, boleh tak baca? Okey, baris dan titik-titik tu, dulu Quran ni tak perlu titik. Fa ni tak perlu tak titik. Orang tahu ini fa, ni ba, orang tahu. Zaman dulu tak perlu nak titik. Ya ada 2 titik. Zaman tak ada titik-titik tu. Tanpa titik. Ini Hajjaj bin Yusuf. Dialah yang mula buat titik dan juga baris-baris. Baris atas, baris depan, baris bawah. Ya. Saya sebut umpamaan itu, lebih mudahlah kita faham kita dengan anak kita. Sebenarnya sikap yang macam itulah kita patut ada pada sekalian orang Islam, ataupun sekalian makhluk Allah SWT. Sebab yang kafir pun, tantang dia jadi wali Allah lebih besar daripada kita. Dia ada peluang untuk menjadi wali Allah. Hajat macam Sayyid Umar pun tadi, hari di mana dia nak bunuh Nabi, hari itu juga dia jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Terus terbuka terus dengan surah Toha je, terbuka makrifat dia. Bila sebut pemaksiat ni bukan saja orang Islam ya, termasuk orang kafir.
Mutusami, Ramasami, Minachi, Ah Chong, Ah Seng. Mereka boleh jadi lebih baik daripada kita. Islam mereka lebih baik. Mereka lebih gigih dakwah agaknya daripada kita. Kalau terima Islam, tu jiran kita tu, kalau dia terima Islam tu, yang Cina tu, tata dia dakwah Islam lebih hebat daripada kita lagi. Lebih juang dia dalam mempertahankan Islam lebih daripada kita. Boleh jadi dia wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Cuma dia sedang terperangkap dalam keadaan perbuatan dia yang mengkufurkan atau perbuatan maksiat dan sebagainya, maka kita treat perbuatan itu accordingly. Untuk orang kafir ini kita tunjuk akhlak yang baik lah, itu caranya. Jadi, begitu juga dengan maksiat, kita ibaratkan ia sebagai bau busuk yang ada pada seseorang. Bau busuk tidak akan hilang jika semua hanya pandai mencaci maki. Semua orang caci cela, bau busuk tak hilang. Namun apa yang sepatutnya kita lakukan adalah dengan menunjukkan cara yang terbaik untuk mengeluarkan dirinya daripada bau busuk itu. Kalau macam bangkai tadi, tanamlah di dalam tanah. Ya, itu cara yang terbaik. Begitu juga dengan manusia. Jika dia buat perbuatan yang buruk, tunjukkan dia jalan macam mana nak perbaiki diri dia, macam mana nak ubah perbuatan yang buruk itu kepada perbuatan yang baik. Wallahu alam. Sampai di situ. Jadi kesimpulannya, pengajian yang kita belajar hari ini, kesimpulan dia, khulasah. Jadi kita ada dua aspek. Kita ada zahir dan kita ada batin. Setiap manusia dia ada aspek zahir dan batin. Ya. Daripada sudut batin, iaitu dalam hati, perkara yang kita perlu benci kerana Allah, kita benci kerana Allah. Kita benci maksiat, benci perbuatan jahat, itu benci kerana Allah. Tapi kalau dia benci diri pemaksiat, itu bukan benci kerana Allah. Ya. Baik. Kemudian cinta, kita cinta pada diri orang itu. Kasih pada orang tersebut. Ya. Kita simpan reverence dalam jiwa kita, kehormatan, kemuliaan terhadap orang tersebut. We always keep reservation in our heart towards others. Ya. Orang lain boleh jadi lebih baik, jauh lebih baik daripada saya. Ya. Suami kita tu nampak malas-malas macam tu, tata dia ni wali Allah nanti. Ajak majlis ilmu susah. Tapi tata kalau jadi wali Allah, tata lebih baik. Kalau gitu saya teruslah ajak-ajak ayam tiap-tiap kali. Bang, jom bang. Tahu dah dia nak tolak. Mana tahu satu ketika yang kita ajak ayam-ayam tu, dia terbuka hati macam Sayyidina Umar baca surah Toha, lebih hebat daripada kita nanti. Ya. Lebih istiqamah daripada kita nanti. Tapi jangan berhenti ajak-ajak ayam. Bang, jomlah majlis kat Al-Falah tu, best lah. Ujian ilmu dia seronok dengar. Tak apalah, awak jalan dulu. Saya follow belakang. Jangan bergaduh. Abang ni nanti dengan handphone dia sebut sibuk sangat dengan WhatsApp, dengan FB. Belajar ilmu tak nak. Slow tak apa. Jangan kasar-kasar. Slow ajak-ajak ayam dulu. Ajak-ajak ayam. Bang, jomlah majlis ilmu. Tak apa, jalan dulu. Okey, pergi dulu bang. Assalamualaikum. Tak apa. Sebab kalau nak jadi wali Allah, hujung usia dia boleh jadi wali Allah. Ya, umur dah 70 dah. Tak apa. Salman Al-Farisi tu masuk Islam umur dah lanjut dah. 70 ke 80. Lanjut Salman Al-Farisi masuk Islam. Tak apa. Ada ulama ya. Ada ulama umur 60 tahun dapat hidayah, dia belajar ilmu 20 tahun sampai umur 80. Lepas umur 80 dia buat dakwah sampai umur 120 tahun.
Kita tak tahu. Kan? Jadi sentiasa, pintu tu sentiasa terbuka. Yang penting kita terus jalan tanggungjawab kita dengan cara yang terbaik. Tugas kita menyampaikan dengan cara yang terbaik. Allah pandang setiap amal kita, usaha kita tu tak sia-sia. Kalau orang tu tak dapat hidayah pun, kita punya amal, kita ajak-ajak ayam tu pun Allah Ta'ala pandang. Ajak-ajak ayam pada anak-anak kita tu, adik-beradik kita tu, suami kita, isteri kita, Allah pandang. Allah tak sia-siakan. Inna la nudi'u ajral muhsinin. Kami tidak akan menyia-nyiakan usaha orang-orang beriman. Wasa'yukum sa'yam mashkura. Dan setiap daripada amalan dan usaha susah payah manusia ni, Allah kata aku hargai. Aku hargai, aku asyakur, kata Allah. Aku hargai setiap satu. Jadi kita jangan tengok natijah sangat. Tengok natijah nanti mudah putus asa. Anak aku tak nak dengar cakap aku, suami aku tak nak dengar cakap aku, belalah dia. Tu dia dengan Allah nanti. Tugas kita kan kita sampaikan je. Wallahu alam. Dia tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.